Selamat datang. Apa yang saya nak buat sekarang adalah saya nak guna aplikasi graf ini untuk mengajar fungsi trigonometri atau melihat graf-graf mereka. Aplikasi yang saya tengah guna ini daripada gcalc.net. Saja nak promo. Mari kita mula grafkan fungsi. Kita mulakan dengan fungsi sin. Katakan sin x. Jadi sin x, biar saya grafkan ia. Mari kita tafsirkan ia. Mari kita pergi dari titik ke titik. Saya rasa ia kaedah yang paling senang untuk diguna pakai. Bila x sama dengan kosong, apakah nilai fungsi ini? Jika kita lihat di sini, nilai fungsi ini adalah, biar saya tekapkan ia, bila x sama dengan kosong dan ia telah tertulis di kawasan kelabu ini. Bila x sama dengan kosong, y pun sama dengan kosong. Sin kosong radian adalah kosong. Semakin kita bergerak pada garisan ini, saya akan tekapkan fungsi itu. Ini adalah apabila x sama dengan, jika kita lihat kawasan kelabu itu, ia kata 1.57. Apakah 1.57 itu? 1.57 dikenali sebagai apa? Ia 1/2 daripada nombor apa? Ia separuh daripada pi. Kita berada di pi per 2 sekarang. Jika anda hendak tukar pi per 2 kepada degree, ia bersamaan dengan 90 degree. Bila kita berada di sudut pi per 2 radian, fungsi sin sama dengan 1. Fungsi sin sama dengan 1. Jika anda pergi ke modul-modul terdahulu, anda akan ingat yang itulah fungsi sin yang sama dengan unit bulatan. Kerana kita berada di titik 1,0. Saya harap ia tak mengelirukan dengan saya merujuk pada unit bulatan yang anda tak nampak. Satu benda yang saya ingin perkenalkan ialah konsep tempoh atau kekerapan fungsi sin. Anda boleh nampak dengan jelas titik fungsi ini berulang-ulang. Ia pergi dari kosong, pergi ke 1, pergi balik ke kosong, turun bawah ke negatif 1, kemudian balik ke kosong dan kemudian ulang semula. Jadi tempoh fungsi berkala ini, kerana itu yang kita panggil fungsi yang kerap berulang. Tempoh fungsi berkala ini ialah jarak dari sini ke sini. Apakah itu? Itulah 2 pi radian. Adakah itu masuk akal? Mestilah, kerana 2 pi radian adalah satu putaran yang lengkap. Sekeliling unit bulatan. Dan kemudian ia ulang semula dan pergi ke arah yang lain. Anda pergi 2 pi radian ke belakang dan ia akan berulang kembali. Menarik kan? Oh, dan satu lagi.
Ia berayun di antara dua nombor apa? Nombor positif 1 dan negatif 1. Ia masuk akal kerana dalam unit bulatan anda tak boleh pergi ke titik atas perimeter unit bulatan yang besar daripada positif 1 atau kurang dari negatif 1. Oleh sebab itu, sin X berayun di antara dua titik ini. Mari kita buat cosine X. Saya akan biarkan sin X di situ. Ia nampak seakan-akan sama, tapi ditukar. Ia bergerak ke kiri sebanyak pi per 2 radian. Biar kita fikir dahulu. Kita tahu sebelum sin itu sin kosong itu adalah kosong. Tetapi jika anda lihat fungsi hijau itu, cosine kosong radian ialah 1. Saya tak tahu bagaimana nak menerkap fungsi cosine ini, jadi saya akan buat di sini. Cosine kosong ialah 1. Kenapa ia masuk akal? Kerana cosine X koordinat pada unit bulatan itu. Bila anda ada kosong radian atau degree, anda berada pada titik 1,0 pada unit bulatan. Jadi 1 ialah cosine atau X koordinat dan 0 ialah nilai sin. Jika ini semua mengelirukan, lihat video di mana saya guna unit bulatan untuk menyelesaikan berbagai fungsi trigonometri. Jika anda perasan, ia ada tempoh yang sama macam fungsi sin. Ia bermula pada 1, turun ke negatif 1 dan kemudian pergi balik ke positif 1. Ia mengambil 2 pi radian untuk melengkapkan putaran itu. Sama macam fungsi sin, ia berayun di antara 1 dan negatif 1. Kerana di atas unit bulatan, anda tak boleh pergi ke titik atas perimeter yang lebih tinggi dari itu. Sekarang, mari kita buat fungsi tangent. Saya rasa anda akan terkejut sedikit. Lihat. Garisan biru ini adalah fungsi tangent. Kenapa ia begini? Jika anda ingat, fungsi tangent ialah sama dengan y per x di atas perimeter unit bulatan. Atau, sejak y adalah sin dan cosine adalah x, ia juga sama dengan sin per cosine. Di sini, tangentnya ialah kosong. Apa-apa sin ialah kosong. Kerana tangent sama dengan sin per cosine. Jadi, logik jika apabila sin kosong, tangent ialah kosong. Tetapi, apabila fungsi sin lebih besar dan fungsi cosine berkurang, pengangka di fungsi tangent akan lebih besar kerana pengangka itu ialah sin. Kita akan dapat nilai yang besar sampai ke titik di mana penyebut fungsi tangent iaitu
fungsi cosine. Saya rasa inilah modul yang paling menggiurkan kerana saya tak boleh tulis perkara-perkara ini. Penyebutnya pergi ke kosong, cosine di sini, dan kemudian tan muncul dan ia akan pergi ke infinity. Jika anda lihat balik di unit bulatan itu, ia sebenarnya masuk akal. Tetapi macam fungsi yang lain, fungsi tangent mempunyai tempo pi dan bukan pi per 2. Saya akan jadikan ia sebagai latihan buat kamu semua untuk memikirkan ia. Saya sekarang akan pergi ke topik yang lain. Saya tulis fungsi sin di sini. Biar saya lukis sin. Katakanlah 2x. Macam salah je. Sekejap sin 2, mungkin saya kena letak kurungan. Kurungan 2x. Okey. Biar saya buat semula. Saya akan lukis sin x dan saya akan lukis sin 2x. Perkara pertama yang anda perasan tentang perbezaan dua-dua ini. Yang coklat ini adalah sin x dan yang hijau ini adalah sin 2x. Mereka berdua berayun di antara nombor yang sama dan tinggi ayunan ini dipanggil amplitude fungsi berkala. Dalam kedua-dua kes, amplitude akan jadi 1 kerana mereka berayun di antara 1 ke negatif 1. Amplitudenya 1, tetapi tempohnya berlainan. Sin x mengambil 2 pi radian untuk melengkapkan satu pusingan penuh bulatan. Sementara 2x hanya mengambil pi radian untuk melengkapkan satu pusingan penuh bulatan. Ia memusing 2 kali lebih cepat. Saya nak awak fikir mengapa sin 2x mempunyai setengah tempoh sin x. Anda boleh teka apa akan berlaku jika saya type sin 3x. Okey, mari kita buat sin 4x pula. Ia harus mempunyai setengah tempoh sin 2x. Dan memang, walaupun graf ini mungkin mengelirukan sedikit, saya rasa anda faham apa yang perkali di atas terma x buat. Bila anda ada perkali yang lebih besar, ia akan mempercepatkan kitaran itu. Mari kita mula dengan sin x semula. Sekarang, mari kita kecilkan perkali kita. Kita jadikan ia 0.5x. Lihat, tiba-tiba ia mengambil 4 pi radian untuk membuat satu kitaran penuh. Saya nak anda fikir, mengapa ia berlaku? Kerana kita memperlahankan kelajuan, ia memutar melalui sudutnya. Sekarang, saya nak bermain-main dengan amplitude pula. Kita ada sin x. Apa yang akan berlaku jika saya letak
2 kali sin X. Tempoh di sini sama. Tempoh di sini sama. Masih lagi 2 pi. Tapi kita lihat ia berayun di antara 2 dan negatif 2. Dan bukan 1 dan negatif 1. Apa-apa perkali pun ia akan meninggalkan kesan pada amplitude-nya. Kita boleh lihat di 0.5 sin. Okey, katakan 0.5 sin dari 2x. Ia akan naik 0.5 dan ia akan turun 0.5. Amplitude ialah setengah atau 0.5. Ia berayun 2 kali lebih pantas kerana ia adalah 0.5 sin 2x. Saya rasa itu saja masa yang saya ada. Saya rasa ini mungkin mengelirukan anda sedikit, tapi saya harap anda boleh faham. Jadi sekian, terima kasih.